S ni songsangan, K adalah kontrapositif. Jika P maka Q untuk pernyataan. Akas dia jika Q. So kita terbalikkan jika Q maka P. Songsangan akan jadi kita kena nafikan pernyataan. Jika bukan P maka bukan Q. Okey, untuk kontrapositif nafikan akas. Jadi jika bukan Q maka bukan P. Jadi soalan minta kontrapositif, kita kena terbalikkan dulu ayat ni. Lepas tu barulah kita nafikan. Itulah kontrapositif. Jadi jawapan dia adalah jika 64 bukan gandaan bagi 12, maka 64 bukan gandaan bagi 4. Dan kita semak 12 dalam sifir 12 dengan sifir 4 dia tidak berkait dengan 64 ni. Okey. So dia 4 dengan 12 ni lain lah, tak sama. Jadi dia palsu lah, dia tidak berkait. Kemudian premis kedua untuk soalan B ni ada 3 bentuk. Yang ni yang pertama adalah semua A adalah B. Kemudian premis 2 adalah C ialah A. Kesimpulan B ialah A. C ialah B. Okey, so untuk bentuk kedua jika P maka Q. Premis kedua dia adalah P dan kesimpulan dia Q. So ini adalah bentuk 3. Soalan ini adalah bentuk 3. Tolong semak balik segala nota. Ini adalah bentuk yang ketiga. Okey, bentuk ketiga. So premis 1 dia jika P maka Q. Premis 2 dia nafikan Q. So nafikan yang di belakang. Premis kesimpulan dia adalah nafikan P. Jadi bila dia dah nafikan P dekat bawah ni, maksud dekat sini kita kena nafikan Q. So penafian di sini perlu dibuat. Jangan tukar sama dengan jadi tak sama dengan. Mesti tukar jadi bukan. Ayat dia tukar jadi bukan. Kat sini ialah tukar jadi bukan. Okay, soalan sini akas, maksudnya kita kena terbalikkan ayat ni lah. Okay, terbalikkan kemudian kena semak sama ada dia benar atau palsu. Okay, so kita move kepada soalan nombor 7. Raja 3 menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada satah kertas. Titik O ialah asalan. Kemudian garis lurus OR. So kita tengok OR OR. Okey. Sorry, bukan OR, QR. QR selari dengan paksi Y. Maksud dia selari kat sini lah dengan paksi Y. Okey, jadi kalau selari maksud dia kalau sini 4, ini mewakili X. Yang ini dia punya koordinat 4, 0. Okey. Titik S dan titik Q berada atas paksi X. Okey. Soalan A. Cari persamaan garis lurus PQ. Senang yang ni sebab ada 2 poin. Jadi first kali kita cari dia punya kecerunan. Kecerunan adalah M. M, okey, so tulis dulu kat tepi negatif 6 ataupun 4, 0 dengan negatif 6, 6. Okey. So Y dulu tolak Jadi atas ni 0 tolak 6, bawah 4 tolak negatif 6. 2 kali tulis tolak-tolak Jadi akan dapat negatif 6 per tolak-tolak jadi tambah per 10. Jadi bila kecilkan dapat negatif 3 per 5. Okey, dah dapat kecerunan. Kemudian kita kena ingat persamaan mesti Y sama dengan MX tambah C. Okey, so ini M dia. Gantikan Y sama dengan negatif 3 per 5 X tambah C. Sekarang kita nak C kan? C tu pintasan Y di sini. Okey. So kita tak tahu pintasan Y sebab dia nak PQ punya kan? So kita boleh ambil 2 poin ni, salah satu. So katakanlah cikgu ambil paling mudah 4, 0. So cikgu gantikan X dia 4, Y dia 0 untuk dapatkan C. Jadi gantikan kat sini lah. So Y adalah 0 sama dengan negatif 3 per 5 darab dengan 4 kemudian tambah C. Okey, kita selesaikan 0 sama dengan negatif 12 per 5 tambah C. So pindahkan negatif 12 ni sebab dia tambah kat sini kan. Jadi negatif 12 per 5 ni pindah kat sini jadi positif 12 per 5 sebab dia tambah lah bila pindah sini sebab ni 0 sama dengan C. Jadi persamaan dia adalah gantikan C ni tadi. Y sama dengan negatif 3 per 5 X tambah 12 per 15. So kita dah dapat persamaan bagi PQ. Soalan B dia nak pintasan X bagi garis lurus PQ.
So, pintasan X adalah apabila Y sama dengan kosong. Okey, Y sama dengan kosong barulah boleh dapat pintasan X. Okey, pintasan X. Okey, jadi kita gantikanlah pada persamaan tadi, Y dia kosong. Jadi kosong sama dengan negatif 3 per 5 X tambah 12 per 15. Jadi pindahkanlah semua benda ni. Yang ni positif 12 per 15, pindah ke sini akan jadi negatif 12 per 15 sama dengan negatif 3 per 5 X. Okey. Kemudian sekarang ni darab sebab dia melekat dengan X, dia darab, pindah mesti jadi bahagi. Jadi negatif 12 per 15 bahagi negatif 3 per 5. Okey, mesti dapat sama dengan X. Tekan je kalkulator. Okey, so kalau tekan kalkulator, jawapan dia adalah 4. Okey? Jawapan dia adalah positif 4. Jadi X dapat 4. Tolong tulis perkataan pintasan X. Pintasan kena tulis Pintasan X sama dengan 4. Okey, ini adalah untuk soalan nombor 7. Okey? Baik, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ini perimeter kawasan berlorek. Okey, kena tengok apa yang diberi dekat sini A, B, C, D, E ialah diameter bulatan berjejari 6 cm. Okey. Diameter 6 cm. A, B, C, D, E 6 cm. Kemudian AC sama dengan CD sama dengan DE. Maknanya sini AC, CD, DE sama. So, kena bahagi 3 bahagian. So, 6 bahagi 3 bahagian. So, 2 ni 2. 2. Itu maksud dia. Kemudian, okey. Kemudian AB. Okey, yang ni 2 ni maksud dia, kita kena bahagi 2 lah. 1. Itu maksud dia. Sebab dia adalah B ni, dia kata pusat bagi bulatan, semi bulatan ini. Barulah boleh jawab soalan. Perimeter kawasan berlorek, kita kena cari yang bahagian ini bahagian ini dan bahagian ini. Okey, itu kawasan berlorek. So first kali kita cari yang ni dululah. Yang ni apa dia? Yang ni separuh daripada bulatan kan? So kita dapat 1/2 2 pi r. Okey, darab dengan 2 pi r. Okey, ini separuh bulatan. So 1/2 darab dengan 2 pi r. 2 dengan 2 cancel. So dapatlah pi r. Okey, untuk ini pi r. Okey, pi r yang pertama, pi r yang kedua, pi r yang ketiga. Okey, so katakanlah ambil yang ni dulu pi r yang ni. Pi r yang pertama adalah 22. 2 pi r ni maksud dia ni lilitan bulatan. Jadi kita ambil yang ni sajalah. Okey, pi r yang pertama dekat sini yang ni, pi r dia adalah 22/7 darab dengan r dia jejari, darab dengan 1. Ini untuk yang ini. Okey? Ini first. Yang kedua dekat sini, pi r juga sebab separuh kan? Kita dah kira tadi kalau separuh bulatan kena darab 1/2. So yang ini 22/7 darab dengan 2 sebab jejari dia r kat sini 2. Kemudian yang ni, okay, ini jejari dia macam nak kira. Kita dah tahu dia 6 meter, 6 cm. Jadi ni diameter hujung sampai hujung kan. So kita nak dapat radius dia mestilah 6 bahagi 2 bahagian. Dalam ni tak dapat sebab dia bagi 3 bahagian. So kita kena bagi 2 bahagian satu bulatan, so dapat 3. Jadi di sini 22/7 darab 3. Jadi untuk perimeter dekat sini, so untuk soalan A, 22/7 darab 1. Okey, yang ni yang pertama. Tambah 22/7 darab 2. Tambah 22/7 darab 3. Ada 3 bahagian. Sebab perimeter adalah sini, sini dan sini. Okey.
Jadi dapatlah jawapan. Okey, sekejap cikgu semak. So jawapan dia adalah, kalau kira guna kalkulator, 37 5/7 atau 264/7 atau 37.71. Okey, itu perimeter. Kemudian soalan B, luas semi bulatan ABCF. Okay, kita kena tengok ABCF. Sinilah. Dia nak luas yang ni je. Okey, ini semi bulatan dia dah bagi tahu. Dia nak yang ni saja. So cikgu lorikkan yang ni. Okey. So untuk semi bulatan yang itu sahaja, kita tahu 1/2 darab formula luas bulatan pi r kuasa 2. Okey, jadi 1/2 darab dengan 22/7 darab dengan 1 kuasa 2. Okey. 1 kuasa 2. Okey, jadi jawapan dia adalah 11/7. Okey, ini untuk soalan nombor 8. Okey. Ada ruang jawapan. Untuk soalan nombor 9, berdasarkan graf senaraikan dan nyatakan bilangan bucu. Bucu itu apa? Yang ada dot ni bucu Jadi kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tulislah jawapan N. N tu bilangan bucu sama dengan 5. Itu sahaja. Okey. N bucu. Oh, lupa dia kata senarai. So kita kena senaraikan lah. Kalau senaraikan, so kita kena senaraikan bentuk set macam ni J, K, kemudian L, M, N. Okey, kemudian tepi. Tepi tu maksud dia garis. Ingat tepi ni maksud dia garis. Bucu ni ingat maksud dia dot-dot tu. Ada berapa? Okey, so ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garis. So N untuk tepi ada 7. Okey. Nak senaraikan. Okey, kita kena senaraikan. So senaraikan sama macam tadi, cuma beza dia ada pasangan dia lah. First J, K. Garis pertama adalah J pergi pada K. Kemudian garis kedua K pergi pada L. Kemudian K pergi pada M. Kemudian J pergi pada M. Kemudian J pergi pada N. Okey, kemudian M pergi pada N. Okey. Satu lagi L pergi pada M. So kena kira mesti cukup 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, so total dia 7. Okey, ini untuk soalan nombor 9. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang okey, ada lagi tak? Okey, untuk soalan ini. First kali dia kata namakan pepejal geometri ini. Ini sebenarnya pelan. Pelan pandang dari atas. Kalau kita lihat, kita tengok apa daripada atas. Kemudian pandang depan nampak bentuk segitiga. Tengok tepi pun nampak segitiga. Jadi kalau bayangkan dia sebenarnya bentuk macam ni. Tepi, depan, awak nampak bentuk segitiga. Dari atas, kalau kita penyekkan ke bawah, dia akan nampak bentuk inilah. Jadi nama ini apa? Dia tanya nama ini apa? Okey. Nama bentuk ini apa? Okey, so nama dia adalah piramid. Okey. Kalau kita perhatikan betul-betul kelas. Okey, seterusnya untuk soalan ini nanti cikgu akan sambung dengan slot seterusnya.